Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Al-Muamalat dalam bab riba, iaitulah tentang bagaimana kita nak mencari persamaan yang Nabi kita sebut dalam hadis mislan bimislin. Nak tukar barang-barang riba tu mesti sama. 1 gram, 1 gram. 1 kilo, 1 kilo. Mesti sama. Dalam sambungan kita berbincang tentang dua perkara. Al-muzabanah dengan al-muhaqalah. Apa dia pula muzabanah dengan al-muhaqalah ini? Al-muzabanah, di antara perkara yang tidak dapat lari daripada kemungkinan wujudnya perbezaan dalam jual beli barangan berunsur riba ialah muhaqalah dan muzabanah. Ini istilah fiqahnya dipanggil muhaqalah. Muhaqalah ialah jual beli bijirin yang masih dalam kulitnya dengan barangan yang sama secara andaian, iaitu mengandaikan sukatan atau timbangannya sama. Seperti kita jual padi dengan padi, benda dalam kulit. Jadi kulit ni tak nampak adakah padi itu betul, berah atau molek dalam tu ataupun apa jadi. Itu muhaqalah. Muzabanah ialah jual beli kurma basah, rutab, yang masih dalam atas pokok dengan kurma tamar yang telah dipetik dengan andaian kedua-duanya sama. Begitu juga dengan anggur dan kismis. Mana anggur tu tak buah zabib yang basah tu, kismis tu yang dah kering. Jual beli dan muzabanah dan muhaqalah tidak dibenarkan oleh syarak kerana persamaan kedua-dua barangan tidak dapat dipastikan, atau persamaannya tidak dapat diperolehi secara meyakinkan. Itu dipanggil dia. Dalam kitab kita ni, dalam mazhab Syafi'i kata dua ni tak boleh. Larangan ini dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah an yabi'a tamra yabi'a samara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kaila wa in kana karman yabi'ahu bizabibin kaila wa in kana zar'an ay yabi'ahu bikailin ta'amin wa naha an zalika kullihi." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, iaitu menjual buah yang ada di kebun, buah yang berada di pokok kurma rutab dengan kurma tamar mengikut sukatan. Buah yang berada di pokok anggur dengan kismis mengikut sukatan, atau tanaman dijual dengan makanan mengikut sukatan tertentu, baginda melarang semua perbuatan ini. Jadi larangan ni kerana apa? Kerana kita tak boleh nak buat timbangan yang sama, sebab benda tu basah lagi. Jadi kalau sama dengan sama-sama berat tu baru boleh, setelah dikeringkan. Dalam masalah ini ada satu kes, dia panggil satu kes yang dilonggarkan, yang dikecualikan daripadanya, iaitulah dipanggil bai'ul araya. Bai'ul araya ni macam mana? Menurut bahasa Arabnya adalah kata jamak bagi ariyah, bagi ariyah. Araya jamak kepada ariyah, iaitu pokok yang dibiarkan oleh pemiliknya untuk makanan sendiri. Jadi pokok ni dalam banyak kebun tu ada hak dia sipar, buah taman dia nak makan hak masak. Itu maksudnya ariyah. Mana dia tak mau jual semua, masa untuk makannya dia. Pokok ini dinamakan demikian kerana ia dipisahkan daripada hukum pokok-pokok lain dalam kebun tersebut. Mana adalah kita pilih pokok-pokok kita yang cantik ni, kita akan letak sini, kita tak nak bagi jual buah dia.
Menurut itu, menurut bahasa, menurut syaraknya ialah menjual kurma basah, rutab, yang masih di atas pokok secara andaian dengan kurma, dengan tamar. Tamar itu makna kering. Ataupun menjual anggur secara andaian dengan kismis, dan kadarnya adalah kurang daripada 5 wasak. 5 wasak ni berapa? Iaitu bersamaan dengan lebih kurang 700 kilogram. Jadi ada pengecualian, boleh kita jual rutab dengan tamar, tapi setakat 5 ausuk, 5 wasak, mana 700 kilo. Karena apa? Dia jadi makannya dia, untuk dia makan. Tak boleh buat nego dengan benda ni. Apabila disebutkan larangan tentang menjual kurma basah, rutab dengan kurma tamar, ada di kalangan orang ramai yang mahu makan kurma basah, makan rutab. Biasalah makan benda apa ni, separuh masak ni sedap. Atau buah anggur yang dipetik daripada pokoknya, sedangkan dia tidak mempunyai pokok kurma atau pokok anggur. Jadi orang ni miskin ataupun orang kaya, tapi dia tak ada pokok. Pokok dia tak ada. Tuan kebun ni ada pokok yang dikhususkan untuk dia makan secara rutab, makan basah. Jadi boleh tak boleh orang ni terliur nak makan. Nampak macam mana? Oleh itu, syarak memberikan keringanan bagi memenuhi kehendak manusia dan memudahkan mereka. Jadi dalam syariat kita ni, dia longgarkan benda ni kerana nak memudahkan orang. Tak kira dia duduk main jilat bibir, dia tak nak beli tak boleh. Duit tak ada, dia ada buah tamar juga. Biasalah tamar bagi orang Arab ni sudah jadi makanan asasi dia. Jadi dia ada buah tamar kering, kawan dia ada buah tamar rutab. Jadi macam mana kita nak, lagi umur dia bolehlah sekali makan, atau nak pergi makan hari-hari. Jadi dibenarkan tukar buah tamar rutab dengan tamar yang kering tadi sekadar 5 wasak, yakni sekadar tak lebih daripada 700 gram. 700 kilogram. Itu dipanggil untuk kemudahan. Itu bagi kelonggaran. Kesahihan amalan ini banyak dinyatakan oleh hadis. Salah satu daripadanya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamri bit tamri wa rakhasa fil 'ariyah an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaba. Ya'kuluha ahluha rutaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan dengan kurma, tamar, larang. Itu peringkat awalnya larang. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memberi pengecualian untuk jual beli araya yang dijual secara andaian supaya pembelinya boleh makan kurma yang basah. Ya'kuluha ahluha rataba. Syaratnya dia beli itu untuk dia makan. Mana penjual dikecualikan sini untuk menjadi makanan dia. Ini nak tengok, kita nak cerita banyak dalam syariat Islam ini, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada hamba Allah SWT ini untuk supaya penerusan kepada syariat. Syariat ini boleh berjalan atau tak boleh berjalan? Kalau keras seperti batu yang pejar, maka dia akan terstop. Lembut sangat, tak boleh nak jalan. Tak ada kekuatan. Maka di sana ada kuat dia dan ada waktunya dia berlembut untuk memberi kelonggaran pada umat dia. Itu dipanggil keindahan Islam. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian untuk jual beli araya setakat 5 wasak atau kurang daripada 5 wasak. Jadi itu sukata zaman dulu 5 ausuk, 5 wasak. Jadi dikira dalam fiqh zaman sekarang ni, dia lebih kurang dia 700 kilogram. Jadi kita kena banyak. Yang kita belajar zaman dulu kena tukar balik kepada bilangan sekarang ni, baru orang pandai, orang reti dari sudut tempat dia. Dia panggil uruf. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu dan Sahal bin Abu Hasmah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah
bai'it tamri bit-tamri illa ashabal araya fa innahu azina lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, iaitu jual beli buah-buahan dengan kurma, kecuali bagi pemilik araya, kerana baginda membenarkannya. Jadi bak kita ni, bak araya, jual beli tamar dengan rutab yang masih basah itu dikecualikan dalam perkara ini. Semua hadis ini jelas memberikan kemudahan untuk menjual buah kurma basah dan kurma tamar. Hukum ini boleh dikiaskan dengan anggur dan kismis. Ini kerana kedua-dua buah-buahan itu adalah harta yang dikenakan zakat dan boleh diandai serta boleh disimpan apabila kering. Itu di antara perkara asas yang dibincangkan kepada bab kita nak mencari persamaan dalam masalah riba. Kita pergi kepada tajuk yang lain pula pada kali ini, iaitu jual beli daging dengan daging. Daging dengan haiwan hidup dan haiwan dengan haiwan. Ini tukar kepada masalah baru pula ni, masalah nak jual daging dengan daging. Daging lembu dengan daging kambing. Nak jual lembu dengan lembu, lembu dengan kambing. Macam mana ni? Yang pertama, jual beli daging dengan daging. Kita telah bincangkan sebelum ini, daging berbeza-beza jenis mengikut asalnya. Dan daging termasuk dalam senarai barangan berunsur riba. Ini kita kena ingat. Daging ini termasuk dalam barang yang berunsur riba. Hari ini tak lama ni orang sibuk dengan makan daging ni. Ia boleh dijual dengan daging lain dengan syarat mestilah ada persamaan kadar. Oleh kerana dia bagai riba, daging dengan daging ni bagai riba dikira, maka dia mesti ada persamaan kadar, tunai dan diterima pada ketika akad dibuat. Jika daging tersebut adalah sejenis, maknanya daging lembu sama lembu, tak boleh kita tukar, ambil daging pohon sekilo ditukar dengan daging lain 2 kilo. Sebab dia kata daging pohon ni lembut, ataupun daging apa orang panggil, daging dekat tulang tu kalau sedap. Jadi tak boleh nak tukar kalau dia satu jenis, sama-sama lembu. Jika daging-daging tersebut berlainan jenis, contohnya daging kambing dengan daging lembu, kambing dengan lembu, apa jadi pula? Perbezaan kadar dibenarkan. Jadi boleh kita tukar daging kambing sekilo, lembu 2 kilo, sebab kambing itu mahal, tak apa. Tapi kalau kambing sama kambing, mesti tukar daging sama-sama timbangan. Kes ini kes yang sama dengan emas tu. Walaupun emas tu jenis baru, emas jenis dia punya karat dia lebih, tak kira. Asalkan dia emas, maka samalah timbangan dia. Walau bagaimanapun, jualan mestilah dilakukan secara tunai dan diterima pada ketika akad dibuat. Maknanya syarat dia, kan kita masalah riba tu kita ada 3 syarat. Syarat yang pertama mesti memasalah, sama timbangan. Yang kedua mesti tunai. Syarat yang ketiga mesti bertukar barang dalam majlis akad. Kalau sekiranya satu jenis, beras dengan beras, daging kambing sama daging kambing. Tapi kalau beras dengan gandum lain, sama juga dengan daging kambing dengan daging lembu, maka dia jadi syarat dia 2 saja tinggal, iaitulah mesti tunai dan khabar, jadan biyadin, tukar dalam majlis akad. Persamaan dibenarkan kerana berlainan jenis. Kita dah cerita, sama juga dengan duit. Kalau duit ringgit dengan ringgit, 3 syarat. Syarat yang pertama, sama bilangan. Tak kira duit baru dengan duit lama serupa ya. Syarat yang kedua, mesti tunai. Syarat yang ketiga, mesti bertukar tangan dalam majlis akad. Tapi kalau duit ringgit dengan dolar, berapa syarat ada? 2 syarat saja. Al-mumasalah tak kira dah. Mana tak ada, sama ringgit dengan dolar, nilai lain. Tapi syarat yang kedua, tunai dan bertukar tangan. Itu kena ada. Sama juga dengan masalah jual daging dengan daging. Kalau sekiranya daging itu sama, maka sama. 3 syarat. Lain jenis, lembu dengan kambing, kambing dengan unta, maka tinggal 2 syarat. Di sini kita ingin bincangkan hukum jual beli haiwan dengan haiwan dan jual beli daging dengan haiwan pula. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jual beli haiwan dengan haiwan. Tadi daging dengan daging, sesat masalah. Sama jenis, 3 syarat.
Berlainan jenis daging, berapa syarat? 2 syarat. Jual haiwan sama haiwan, macam mana? Berdasarkan perbincangan tadi, kita dapat pahami bahawa haiwan tidak termasuk sebagai barangan yang berunsur riba kerana ia tidak boleh dimakan secara langsung dan ia bukan dikategorikan sebagai mata wang. Jadi lembu ada hidup berjalan ni, lain pula hukum dia. Atas dasar ini, jual beli haiwan dengan haiwan dengan kadar yang berbeza dibenarkan. Sama ada kedua-dua haiwan tersebut daripada jenis yang sama atau jenis yang berbeza. Lembu dengan lembu, lembu dengan kambing, lembu dengan kerbau. Oleh itu dibenarkan menjual seekor kambing dengan 2 ekor kambing. Kambing saya besar ni, kambing dia kecil, ambil 2 hak kecil, 1 besar. Dibenarkan. Pasal benda tu hidup, lain cerita. Atau seekor kambing dengan seekor unta. Tak sama lah, unta besar. Atau seekor unta dengan 3 ekor kambing atau sebagainya. Maknanya boleh berbeza. Tiada beza sama ada haiwan itu boleh ditunggang atau boleh memikul bebanan atau tidak. Boleh dimakan atau boleh membiak atau hanya untuk dimakan sahaja. Selain itu, haiwan ini juga boleh dijual secara tunai atau tertangguh, diterima ketika majlis akad atau tidak, sama ada kedua-dua haiwan tersebut daripada jenis yang sama atau berlainan jenis. Masalah haiwan ni bebas, kita boleh jual apa saja cara kita nak. Kita boleh jual secara terbuka haiwan. Dalil hukum ini, mana dalil dia? Jadi alim ulama kita ni terpaksa dia cari, bersandar pada dalil, cari pada benda yang kita nak buat ni kena ada dalil. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yujahhiza jaishan fanafidatil ibil fa amarahu an ya'khudha fi khilaf as-sadaqati fa kana ya'khudhu al-ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqah. Dalil ini banyak bawa kepada kita beberapa hukum yang berkaitan dengan dia. Beberapa hukum yang berkait dengan dia banyak bawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mempersiapkan satu angkatan tentera. Nabi kata siap tentera. Biasalah tentera zaman itu yang akan bawa barang-barang ni, kereta kembar dianya, lori dianya utah. Tetapi mereka kehabisan unta. Tak cukup Rasulullah, unta tak cukup ni. Unta di dalam kapal ni kepunyaan tentera tak cukup. Macam mana nak buat? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya supaya mengambil unta muda daripada zakat. Nabi kata pergi ambil unta zakat. Masuk perang. Dia mengambil seekor unta dan dibayar dengan 2 ekor unta sehingga ada semula unta zakat. Jadi dalilnya Nabi kata pergi ambil seekor unta, lepas perang nanti bila boleh ghanimah kita akan bayar dengan 2 ekor unta. Ada beza tak ada beza? Beza. Pasal ambil dah lah butan, nak bayar dengan 2 ekor pula dalam bab tu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ada menyebut dalam Al-Majmu'. Al-Majmu' ni satu kitab yang besar. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala seorang ulama yang mati sewaktu muda, umur 40 lebih dia meninggal. Tak sempat berkahwin. Bahkan riwayat kata dia ni tak tidur pun. Ada 2-3 tahun dia tak tidur. Tak tidur. Macam mana dia buat? Kalau dia mengantuk, sengguk atas meja, pak dia duduk. Itu saja. Kitab di Al-Majmu' ni syarah pada Muhazzab 20 jilid baru sapa kepada Kitabul Buyu'. Baru masuk awal kitab Buyu'. Tak masuk lagi kitab hak lepas pada dia tak ada. Hak kahwinnya tak ada. Setengah kitab baru 20 jilid. Cuba kita bayangkan bagaimana Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Terlalu tinggi ilmu, tapi awal dia meninggal, tak ada zuriat, tak sempat kahwin, rahimahullahu ta'ala. Orang berani menentang. Waktu raja nak ambil cukai daripada rakyat, nak ambil duit rakyat, kerana nak beli tentera, beli senjata tak cukup. Dia kata kita akan ambil duit rakyat. Macam kita sini kat ibarat kalau tai ekonomi jatuh kan, naik cukai lah umpamanya. Nah,
Nak naik cukai payah, naik minyak contohlah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata sebelum kita luluskan fatwa kita nak benar ambil duit daripada rakyat, minta pembesar-pembesar negara cek balik harta-harta negara yang telah diambil oleh mereka. Cek balik berapa orang ada hamba dia. Sepatut dia ada 5 orang, dia ambil 20 orang, 30 orang, hantar balik ke Baitul Mal. Pakaian-pakaian perhiasan isteri dia yang dia pakai ambil mana? Duit Baitul Mal, hantar balik. Ini fatwa Imam Nawawi yang menyebabkan raja sekanyak. Dia tak berani nak lawan. Ulama zaman tu bersatu. Dia kata rakyat duduk sekali ulama. Lalu ni terbalik tak ada. Jadi kita nak cerita Imam Nawawi menarik sangatlah. Sejarah hidup dia cukup hebat. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dia ni hebat dalam bidang hadis dan bidang fiqh. Sebab itulah kalau sebut Nawawi, dia bukan duduk di satu pihak. Mana kalau ulama fiqh saja, orang mazhab Syafi'i yang mengkagumi dia. Tapi Nawawi ni fiqh hadis. Menyebabkan seluruh mazhab pergilah belajar mana. Orang mazhab Hanafi akan sebut Nawawi, orang mazhab lain pun akan menghormati Imam An-Nawawi dan mengambil kira pandangan beliau. Jadi dalam kitab di Al-Majmu' yang besar ini, hadis Abdullah bin Amr bin As ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian beliau tidak memberi sebarang ulasan. Jadi kaedah dia Nawawi ini dia akan komen hadis. Masa dia ulama hadis. Dan banyak sekali komentar-komentar yang dibuat oleh Imam Nawawi yang bercanggah dengan mazhab. Maknanya tidak menjadi kesalahan. Bukan semesti kalau orang ikut mazhab Syafi'i tak kira pakai jalan. Hak ni Syafi'i, hak ni lah. Bukan macam tu dalam Islam ni. Dalam Islam ni duduk berpaksi kepada dalil. Tak menjadi kesalahan kita ikut mazhab Syafi'i. Memang kita kena ikut dalam masyarakat kita ni. Tapi ada perkara-perkara yang apabila tidak boleh ikut, contohnya dalam masalah kita. Dalam masalah syarikat baru ni, satu syarikat jadi lulus oleh mazhab Syafi'i, hak lain tak lulus. Sedangkan itulah yang menjadi amalan di syarikat-syarikat yang ada pada hari ni. Jadi Nawawi kata apa? Nawawi senyap dalam masalah hadis ni. Penulis ini mengatakan beliau tidak memberi sebarang ulasan. Ini menunjukkan bagi An-Nawawi hadis ini baik. Seperti yang dinyatakan tadi. Walaupun sanad hadis ini dipertikaikan. Walau bagaimanapun menurut Al-Imam Al-Baihaqi, ini ulama mazhab Syafi'i dan ulama besar dalam bidang hadis juga. Hadis ini disokong oleh hadis yang sahih dan dia menyebut sanad hadis yang sahih tersebut. Maknanya pihak para fuqaha nak menguatkan hujah, berbezanya jual lembu dengan jual daging dengan daging. Ada perbezaan. Di mana tempat beza? Berdasarkan hadis Al-Qilas. Hadis Nabi kita suruh pergi ambil unta sedekah ini, bayar nanti 2 kali. Ambil seekor, bayar 2 ekor. Itu harta kajian. Masalah yang ketiga, jual beli daging dengan haiwan. Macam mana pula? Jelas dah pada kita, daging dengan daging masuk kes riba. Haiwan dengan haiwan bebas daripada unsur riba. Yang ketiga, jual beli daging dengan haiwan. Daging jual dengan haiwan. Apa boleh jadi dia? Jual beli daging dengan haiwan tidak dibenarkan sama sekali, baik secara tunai maupun secara hutang. Tak ada. Tak boleh. Sama ada daging tersebut daripada jenis yang sama dengan haiwan tersebut atau jenis yang berlainan. Nak beli daging kambing, nak beli ibu kambing, ataupun daging lembu, nak beli ibu lembu, tidak dibenarkan. Sama ada haiwan tersebut boleh dimakan seperti kambing dengan daging lembu, ataupun haiwan tersebut tidak boleh dimakan seperti daging lembu dengan keldai. Dalam keldai, kalau kita baca dalam kitab lama, dia panggil al-himarul ahli. Himar ahli ini makna keldai. Himar ahli. Tengoklah dalam kitab-kitab lama tu. Kita ni ada kadangnya bila tengok kita baca kitab, istilah tu nak tukar balik ke bahasa yang dipahami oleh zaman sekarang ni, ada kalanya letih. Penat juga nak cari benda. Jadi apa jadi? Daging kambing ataupun daging keldai. Kambing boleh makan, keldai tak boleh makan. Semua ini tidak dibenarkan sama sekali dalam kitab perbahasan dalam mazhab Syafi'inya, tak benar. Termasuk dalam erti kata daging ialah lemak, urat, hati, paru-paru, buah pinggang, limpa dan semua organ yang boleh dimakan, termasuklah dia tu. Maknanya bila sekor tu hari ni timbul isu babi ni, macam-macam orang bicara babi, seminar babi pun ada sekarang. Orang buat. Mula nak kenal babi tu apa dia jenis. Dalam Quran jelas, Allah Taala kata walah khinzir. Daging babi tak boleh makan.
Ada orang duk korek lagi. Tu royak daging. Lemak dia. Pedak dia. Hati dia. Duk korek lagi cari. Tu yang tak sebut. Jadi Allah SWT bila dia sebut daging, sebab manusia ni asas pada makan kepada seekor binatang tu apa dia asas dia. Orang akan bicara daging, kau lakukan. Bukankah kita nak beli lembu seekor, orang tanya berapa pikul daging. Kalau dia tanya berapa kilo agaknya hati lembu ni. Ada fikir lagi tu. Lembu, hati lembu mari sampingnya awak besar, alhamdulillah boleh kau sedap tak. Kalau mari kecil lah dia. Tapi asasnya daging. Allah SWT dia tak sebut belakang dalam Quran. Dia tak kata haram daging babi, haram lipa dia, haram hati dia. Tak comel lah. Dia panggil tak ada seni. Dia sebut pada yang besar sekali, walah khinzir, daging babi. Tak payah duk cari korek sana sini. Tak payah duk seminar-seminar nak cari lemak. Kan banyak sekarang ni timbul dalam isu makanan orang Islam ni masak lemak babi. Hak ni lemak babi, hak tu lemak babi, hak tu lemak babi. Jadi dia kata lemak tak apa sebab dagingnya tak boleh. Jadi kalau kita belajar usulul fiqh, dia panggil qiyas al-aula. Contohnya dalam Quran kata wala taqul lahumā uff. Quran kata mu jangan kata ke mak ayahmu tu uff. Jangan. Pada Quran ayat uff ya, tak boleh kata. Kenapa? Boleh. Lagilah tak boleh dia sebut hal yang kecil. Maknanya itulah di antara perkara yang jangan tak payahlah kita duduk orang panggil cari cerita banyak sangat. Itu di antara apa yang dibincangkan di sini tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun fuqaha membenarkan jual beli haiwan dengan kulit yang telah disamak. Jadi kalau kulit disamak macam mana pula? Kerana ia tiada kena mengena dengan daging atau sebagainya. Tak ada kena mengena daging dengan kulit yang disamak. Namun demikian, kulit yang belum disamak tidak dibenarkan kerana ia masih dikategorikan sebagai daging. Nak ayatnya kulit yang telah disamak sudah keluar daripada sempadan duduk dalam kawasan daging. Mana tak apalah kita beli jual dia tu. Pasal dia sudah jadi menelai dah. Kulit orang samak ni orang tak goreng dah dia tu. Dia akan jadi kasut, dia akan jadi kulit kitab, dia akan jadi apa-apa benda yang sesuai dengan dia. Rujukan bagi larangan ini, manakah dalil-dalilnya? Iaitulah hadis rujukan bagi hadis ini apa ini sebut? Hadis Samurah. Hadis Samurah dia tulis ini Samrah apa nama? Bukan Samrah, Samurah. Samurah bin Jundub menjadi sahabat. Kita tak tengok dalam kitab hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kambing dengan daging. Jelas di situ. Tengok dia nombor 1 di bawah riwayat Al-Hakim dan menurutnya sanad hadis ini sahih. Semua perawinya adalah imam yang hafiz dan dipercayai. Ruwatu an akhirim a'immatun huffaz thiqah. Yang kedua hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik masyhur Hadis mursal daripada Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil lahmi. Mana Sa'id kata apa? Pasal tu dia panggil hadis mursal. Sebab apa mursal? Kalau orang belajar ilmu hadis, sebab Sa'id ni bukan sahabat. Dia kata diriwayat oleh Sa'id qala Rasulullah. Tak boleh. Dia mesti ada sahabat tengah. Itu kaedah kita ngaji ilmu hadis. Tabi'in nak riwayat daripada Nabi, dia kena ada sahabat di tengah. Tapi oleh kerana sahabat tak ada, tabi'in kata qala Rasulullah, maka dipanggil hadis itu mursal. Makna hadis ni gugur satu jalur yang terawal di kalangan sahabat. Tengok nampak sini. Qala Sa'id anna Rasulullah. Tak sampai Sa'id kepada Nabi, dia mesti ambil orang tengah. Jadi oleh kerana hadis mursal ini hadis yang dipertikaikan oleh ulama, tapi Imam Syafi'i kata mursal Sa'id bin Musayyib diterima pakai. Kerana dia kebanyakannya dia akan riwayat dari kalangan para sahabat. Jadi itu istilah ilmu hadis. Kalau tak faham apa, sekurang-kurangnya kita dengar juga istilah tu. Daripada terus tak dengar dah. Nabi melarang jual beli haiwan dengan daging. Salahlah kita. Manakala hadis ini sahih, diterima sebagai hadis yang diterima sebagai dalil, maka dianya jelas Nabi larang jual kambing dengan daging,
jual daging dengan kambing. Baiklah, kita dah belajar panjang tentang perkara-perkara yang terlibat dengan riba dan juga jenis-jenis riba yang telah kita ada. Apakah implikasi ataupun kesan kalaulah termasuk dalam jual beli kita tu riba? Apa kesannya? Kesan ni lah jadi masalah hari ni. Bagi jual beli yang membabitkan barangan berunsur riba, ini yang kita takut. Dengan barangan yang juga berunsur riba dan tidak menepati syarat-syarat yang boleh menjadikan jual beli tersebut sah dan bukan riba. Contohnya, kedua-dua barangan sejenis dan wujud bayaran tambahan atau dikenali sebagai ribal fadli. Maknanya barang ni sejenis, beras dengan beras, tapi hak ni sikit, hak ni 10 kilo, kita pergi tukar dengan beras yang kurang daripada 9 kilo. Beras ni bagus ni, cantik, bubuh air pun sedap, wangi, tapi hak ni 10 kilo, itu sudah kurang, sudah lebih daripada yang tu. Itu dia panggil ribal fadli. Ataupun berlainan jenis dengan unsur yang sama dan bayaran secara hutang yang dikenali sebagai riba nasiah. Benda sama, benda lain tapi bayar lewat. Benda sepatutnya ditukar dengan segera, tunai, bayar lewat. Itu dia panggil nasiah. Apakah hukum bagi kontrak akad urus niaga ini? Yang pentingnya jual beli riba lah, jual beli riba. Apakah kesan dia? Kesan dia apa dia kesan? Kesan yang kita bimbang ini tuan-tuan. Kita beli kereta, kita beli rumah, kita beli apa saja alat-alat yang ada di rumah kita. Rumah yang kita duduk berpuluh tahun dah. Apakah sistem yang kita guna itu riba ataupun tidak? Kalau riba, apa jadi? Menurut fuqaha, ahli-ahli fiqh, akad ini tidak sah dan tidak membabitkan sebarang implikasi, sebarang kesan. Seolah-olah akad ini tidak wujud. Sebabnya riba adalah amalan pertukaran yang tidak dibenarkan. Maknanya kalau kita beli rumah dengan cara riba, sampai hari ini rumah kita dulu adalah rumah haram. Haram dari Allah SWT, akadnya tidak sah. Tidak milik kita. Mengikut undang-undang Islam. Jadi macam mana nak buat? Kita dah beli berpuluh tahun, banyak lagi tak habis. Carilah jalan yang melepaskan kita sebelum kita menemui Allah SWT, sebelum kita menghabiskan nafas terakhir, bebaskan diri daripada riba. Macam mana? Buatlah. Banyak lagi harta lain ada. Rumah saya ada 50,000 lagi. Tanah kita di kampung jual boleh 50,000 jual. Pergi jual, pergi tebus, segera bayar, biar kita bebaskan daripada ikatan kita riba yang masih ada lagi. Macam mana? Banyak masalah hari ini. Kalau baru beli, ditukar kepada bank yang berunsurkan keuangan Islam, dia panggil refinance. Jual balik, atau balik hak riba tu tukar kepada keuangan Islam. Kerana tak mampu kita tuan-tuan. 20 tahun lagi nak hidup atas rumah haram. Mampu ke tak mampu? Tak mampu. Mana kalau mau, bila-bila dia boleh mari rumah kita. Takkan kita nak menemui Allah SWT dalam keadaan berperang dengan Tuhan. Jadi dalam bab kita yang seterusnya, yang kita akan bincang nanti, ini bab yang cukup menakutkan kita. Iaitulah tentang bahaya riba. Bahaya riba ni memang kita kena dengar, dan sepatutnya kita akan perjelaskan. InsyaAllah anak akan bawa hadis-hadis lain yang tak ada dalam kitab ni pun. Kita akan bawa hadis-hadis yang Nabi SAW menyebut tentang bahaya riba. Mudah-mudahan ianya akan memberi suatu kesedaran dan keinsafan kepada kita, kerana riba ni memang dipermain oleh orang main. Orang main riba. Kita pergi ke bank, dia tak payah riba. Cik nak pinjam duit, berapa? 200,000. Dia kira-kira kali naik 15%, dia kata bunga 15%. Berapa dia tak kata riba? Kalau kata riba, kita orang Islam ni naik juga bulu goma air 30,000 riba. Sanggup aku nak perang dengan Tuhan? Tapi oleh kerana dia berlembut, encik 30,000 ni interest, hak ni bunga, kita pun lembut sikit, tak apalah, ada bunga ke, ambil je lah. Benda tu benda sama, riba juga. Itu tak riba. Supaya penyakit babi dengan H1N1 tu lah. Sebut babi lah tu sebenarnya. Tapi orang-orang hak tu hak suka ke dia, tak apa minat lah. Kena kata H1 juga. Itu dia nak kata apa? Buat lari tajuk ni istilah hari ni, buat lari tajuk asli. Tajuk aslinya ni riba. Ditukar kepada bunga, kepada interest. Tajuk aslinya penyakit melanda dunia hari ni. Habis pakai topi habis orang ada. Tu hasil tutup apa ni, tutup aurat malam-malam tak sih. Pakai tutup muka dah ni. Okeynya S1N1. Kata babi lah lu sebenarnya. Oh ya hak asli lah, mudah bahasa. Tengok ni, bila kita lihat masalah riba hari ni, tak sedut lari daripada bunga kepada interest, kepada apa saja istilah-istilah yang guna pakai, gunalah istilah riba. Menurut fuqaha, akad ini tidak sah dan tidak membabitkan sebarang kesan, implikasi, seolah-olah akad ini tidak wujud.
sebabnya riba adalah amalan pertukaran yang tidak dibenarkan. Ini bermakna kedua-dua pihak perlu memulangkan semula barangan yang telah ditukar tangan dan mengembalikan semula bayaran yang telah diambil. Selepas itu mereka perlu membuat akad baru dengan memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan sebelum ini. Jika tidak, mereka dianggap berdosa dan layak menerima hukum berat daripada Allah Azza wa Jalla. Pendapatan mereka adalah haram dan tidak bersih. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah yang antara perkara yang kita kena berhati-hati, kerana riba ni satu benda yang cukup berat. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab riba hutang. Jadi riba hutang ni yang menjadi asas pada riba hari ini, iaitulah riba hutang. Bila hutang ada riba sekali. Dia tak walaupun dia tak nak panggil riba apa, kita terpaksa kena kata riba juga. Kena ajar kepada sahabat-sahabat kita duduk di bank tu, yang bank kapin ni lah, bank komisioner ni, ajar dia, awak kira tu ayat kau Islam, sudah kira molek ayat cik, riba ni. Biar dia ambil dengan berani lawan Tuhan. Biar tutup. Kerah lengah orang panggil dah. Nak ambil juga. Nak lawan Tuhan. Baru sejak sikit kita kau orang Islam. Kalau bunyi lawan Tuhan ni nak ke tak senang. Tak berani. Tak. Sejahat-jahat manusia kalau nak bunyi lawan Tuhan, kan undur balik dia ke belakang. Selagi ada iman, cahaya iman adalah diri dia, dia tidak akan lawan Allah SWT. Tapi oleh kerana lari tajuk, buat dengan macam-macam istilah yang menyebabkan orang jadi lega sikit, tidak begitu gerung sangat dengan perlawanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita nanti dalam bab yang seterusnya insya-Allah. Sekianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.